Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif kitab Munyatul Musalli, yakni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Wa nafa'na bi ulumihi fid daraini amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang keenam daripada tajuk pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, hendaklah difikirkan di dalam hati bahawa segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan musalli, menjadikan orang yang sembahyang itu bukan di kalangan orang yang dimurkai, dan bukan orang yang berdusta, iaitu bukan orang Yahudi dan juga bukan Nasrani, tetapi dijadikannya berada di landasan para anbiya, syuhada dan siddiqin. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang tajuk pelbagai kebajikan, yakni natijah kebajikan yang kita dapat daripada perbuatan-perbuatan dalam sembahyang. Dan bukan sekadar sembahyang ni mengandungi perbuatan, sembahyang juga mengandungi perkataan ataupun ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang terdiri daripada Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, bacaan Quran, doa dan sebagainya. Maknanya bila kita sembahyang ni sebenarnya tak ada satu pun yang kita lakukan, tak ada satu pun yang kita ucapkan, bahkan apa yang ada dalam hati kita sekalipun, semuanya menghasilkan kebajikan. Maknanya kalau kita nak kata lubuk untuk dapat pahala ni sebenarnya dalam sembahyang. Lubuk untuk kita membersihkan hati kita pun dalam sembahyang. Nak membersihkan penyakit-penyakit hati, nak mengubat penyakit hati pun dalam sembahyang. Nak mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala pun dengan sembahyang. Semua dengan sembahyang sebenarnya. Sebab itulah sembahyang ni mestilah kita baiki, mestilah kita pertingkatkan. Menjelang hari-hari kematian kita, sembahyang ni mestilah dapat menjadi bekalan kita untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi hari ini kita masuk apa yang kita akan dapat melalui bacaan Fatihah. Ya, Fatihah ni termasuk dalam zikir. Sebab Fatihah adalah Al-Quran, ayat Al-Quran. Maka ayat Al-Quran itu adalah zikir. Bahkan di antara nama lain daripada Al-Quran ialah Az-Zikru. Dalam Quran menyebut nama lain pada Al-Quran ialah Az-Zikru, yakni ingat. Ingat apa? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam sembahyang ni, sebenarnya kita dalam sembahyang ni kita paling tidak ada 3 tujuan besar yang kita nak capai.
paling tidaklah 3 tujuan besar yang kita nak capai sebenarnya dalam sembahyang. Orang putih kata objektif lah kan. Apa tujuan besar kita sembahyang ni? Kita sembahyang ni nakkan apa sebenarnya? Kenapa kita nak sembahyang? Yang pertama, sembahyang ni sebenarnya kita nak berhubung dengan Allah. Itu yang dinamakan sebagai zikir. Aqimis solah li zikri kan. Bila kita zikir ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Kalau dalam sembahyang 10 minit kita sembahyang ingat Allah, maka 10 minit itulah Allah sentiasa mengingati kita. Betul lah. Sembahyang ni adalah silah, hubungan. Setiap hari hubungan kita dengan Allah, dengan sembahyang. Hubungan yang istimewa lah. Iaitu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Maknanya ini orang kata apa? Hubungan, link kita dengan Allah. Macam kita lah. Kita dalam Mi'raj ni kan. Dalam Mi'raj ni maknanya apa hubungan kita? Hubungan kita setiap hari dengan ahli-ahli Mi'raj. Hubungan kita setiap minggu dengan ahli-ahli Mi'raj. Maka hubungan kita ialah melalui contohnya grup WhatsApp kita. Itulah kita kongsi maklumat, bertanya khabar dan sebagainya. Dalam WhatsApp dah kita tahu ada di kalangan kita yang dah sampai ke Mekah, sampai Madinah untuk kerjakan haji. Ada yang akan datang, brother Mohsen kita dengan isteri yang pertamanya akan pergi. Jadi bila ada hubungan maka kita saling orang kata bertukar pandangan, bertanya khabar. Itu ada hubungan, menyemarakkan hubungan. Begitu jugalah Habib, maknanya bila masa Habib nak berhubung dengan anak-anak Mi'raj ni, inilah masa kuliah ni lah. Kuliah ni sebenarnya yang paling tidak seminggu sekali kita jumpa, walaupun jumpa di alam maya kan. Walaupun jumpa di alam maya, maknanya inilah hubungan kita. Ada orang kata pertemuan kita sesama kita. Maka begitulah kita dengan Allah. Kita kat dunia ni memang kita takkan nampak Allah lah. Tapi percayanya kita pada Allah, maka kita sembahyang. Kita berhubung dengan dia. Yang kedua, sembahyang ni ialah untuk kita minta tolong pada Allah. Kita nak menyampaikan apa kata hajat kita, hasrat kita, apa yang kita nak minta tolong pada Allah, maka sebenarnya melalui sembahyang. Sebab itulah dalam Al-Quran menyebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah oleh kamu bis-sabri dengan sabar dan juga dengan sembahyang. Itu dalam sembahyang kita minta tolong pada Allah. Sebab Allah Ta'ala ni As-Samad. Allah Ta'ala ni ialah As-Samad. Maknanya tempat meminta. Hanya dialah tempat meminta. Hanya dialah yang boleh menunaikan permintaan hamba. Tak ada yang lain. Itu keyakinan tauhid kita. Hanya dia saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila kita sembahyang ni ialah ini yang kita nak bincang nombor 6 ni. Iaitu sembahyang ni sebenarnya kita minta petunjuk, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta. Itulah dalam Fatihah doa kita ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, hidayahkanlah kami atas jalan yang lurus. Jadi ini merupakan tujuan besar kita. Kita sembahyang ni. Sebab itulah bila kita sembahyang ni sebenarnya seluruh anggota kita ni sembahyang. Seluruh anggota kita sembahyang. Seluruh anggota kita sebenarnya kita hadapkan ke kiblat. Dan hati kita pun kita hadapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan dia sembahyang ni. Kelebihan sembahyang itu ni. Sebab seluruh anggota kita ni kita hadapkan pada Allah. Termasuk jiwa kita, termasuk hati kita, termasuk fikiran kita. Kita hadapkan pada Allah. Sebab kita kena ingat seluruh anggota kita inilah yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Maknanya sebab hidup kita sebenarnya anggota-anggota kita ni hidup. Jangan kita
jangan kita lupa, selama mana roh kita ni ada dalam badan, maka anggota kita ni hidup. Hidup dalam arti kata besok di akhirat, ketika mana mulut manusia ni pada awalnya bila Allah Ta'ala tanya macam-macam, apa yang kamu buat kat dunia dan sebagainya, ada manusia yang menggunakan mulut dia untuk menafikan, saya tak buat ni, saya tak buat ni. Dalam riwayat hadis, dalam riwayat hadis diceritakan bila manusia dimahkamahkan oleh Allah Ta'ala, ada manusia yang masa tu gunakan mulut untuk menjawab, saya tak buat ni, saya tak buat ni. Malaikat yang salah catat, dia kata. Dia salahkan malaikat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kunci mulut dia. Dalam arti kata tak boleh cakap dah. Dah tak berwenang untuk bercakap. Ada setengah ulama kata memang kena patri betul. Ibarat macam kena patri lah, kena welding. Dan yang akan bercakap ialah anggota-anggota yang lain. Yang akan bercakap ialah tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, hatta kulit-kulit yang kita ada ni pun akan bercakap. Disebut dalam surah Fussilat. Balik ni cuba cari dalam surah Fussilat. Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala mengizinkan kulit-kulit kita ni untuk bercakap, menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan di dunia sebenarnya. Jadi oleh kerana itulah, bila kita sembahyang ni, kita minta ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita minta hidayah pada seluruh anggota kita. Supaya mata kita ni bila dapat hidayah, dia akan memandang perkara-perkara yang baik dan terpelihara daripada perkara-perkara yang tak baik. Bila hidayah sampai ke telinga kita pun akan mendengar perkara-perkara yang baik dan terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik. Begitulah juga dengan lidah kita, dengan tangan kita, kaki kita dan selainnya lah. Sebab itulah bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdina tu tunjukkanlah kami ni makna diri kita keseluruhan, termasuk hati kita, termasuk nafsu kita, termasuk akal pemikiran kita, termasuk roh kita. Semuanya kita minta hidayah, diberikan oleh Allah Ta'ala dengan hidayah. Maka barulah kita akan dapat melihat betapa kita akan berubah. Manusia akan berubah kalau menerima hidayah. Keseluruhannya akan berubah. Jiwa berubah, pemikiran berubah, perangai berubah, akhlaknya berubah. Itu adalah merupakan sentuhan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang kita kena minta setiap hari dalam Fatihah kita, supaya hidayah ini bertambah, semakin subur dan menjadi dan menjadikan kita ni dapat istiqamah dengan hidayah di atas jalan anbiya, di atas jalan syuhada, di atas jalan siddiqin dan salihin, sampailah kita mati sebenarnya. Sampai kita mati, barulah nama istiqamah. Selagi belum mati, kita tak boleh kata kita ni istiqamah. Belum tentu lagi kita istiqamah. Jadi oleh kerana itulah, bila kita baca Fatihah ni sebenarnya inilah merupakan rukun qauli yang paling paling patilah ya. Merupakan pati kepada sembahyang kita tu sendiri. Kat situlah adanya intipati kepada sembahyang tu sendiri. Iaitu kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau kata musannif kitab, hendaklah difikirkan dalam hati. Kenapa fikir dalam hati? Sebab dalam hatilah ada akal kita. Dalam hati, dalam hatilah terletaknya akal kita. Otak kita ni hanya orang kata device dia, alat dia untuk berfikir. Tapi hakikat akal tu, dia punya orang kata chip dia tu, chip software dia tu ada dekat dalam hati sebenarnya. Terletak pada lubuk hati.
Itu yang dikatakan albab. Ulul albab. Albab tu ialah lubuk hati yang disitulah letak akal manusia. Jadi maknanya bila kita baca Quran, baca Fatihah, bahkan baca Quran tu sendiri, ia merupakan satu aktiviti setiap hari kita yang mesti kita lakukan, kerana dengan apa namanya kita membaca Quran, dia akan menggerakkan hati kita, menggerakkan pemikiran kita. Sebab Al-Quran ni adalah ayat-ayat Allah. Al-Quran ni adalah ayat-ayat Allah. Bila Al-Quran ni ayat-ayat Allah, ianya akan menggerakkan pemikiran, dia akan menggerakkan akal kita sebenarnya. Dia akal manusia ni dia akan tergerak, dia akan tersentuh dan bergerak bila dia dua perkara, bila dia berlaku pada diri dia dua perkara. Yang pertama ialah bila dia berzikir. Yang kedua ialah bila tafakur. Ini disebut dalam satu surah Ali Imran kalau tak silapnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam benar-benar menjadi ayat. Ayat ni maknanya tanda-tanda, signs. Menjadi signs, tanda-tanda, ayat. Li ulil albab, bagi orang-orang yang sempurna akalnya. Ini yang Abina sebut tadi, maknanya akal ni dia akan tersentuh dengan ayat. Sama ada ayat yang ada di langit ataupun di bumi, ataupun ayat Quran itu sendiri. Siapakah ti ulul albab? Itu yang disebut allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang sentiasa berzikir meningati Allah dengan dia melihat ayat tu, dia melihat ayat, sama ada ayat di langit ataupun ayat dalam Quran. Quran ni pun ayat juga. Maka dia akan berzikir. Itu dia punya natijah dia. Kesan dia. Dia akan berzikir. Berzikir dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sama ada dia berdiri ataupun dia duduk ataupun dia berbaring. Semua keadaan. Dan seterusnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia akan sentiasa tafakkur, sentiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, iaitu berfikir tentang ayat Allah. Langit dan bumi ini ada ayat yang boleh dilihat, manakala ayat Quran ialah ayat yang boleh dibaca. Maknanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah di langit dan bumi, itu menggerakkan akal kita, dan juga membaca Quran juga akan sentiasa menggerakkan akal kita. Ini yang dikatakan tafakur. Dan natijah seterusnya ialah dia akan berkata, orang ni akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kesan pada jiwa. Dia akan merasakan bahawa semua ni tak ada satu pun yang sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Wa faqina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada, peliharalah kami daripada neraka Allah. Maknanya ini akal yang sempurna. Dia bukan sekadar melihat di dunia, tapi sampai tahap dia berzikir, bertafakur, bertasbih, dan sampai tak memikirkan nasibnya di akhirat. Akal mesti sampai ke akhirat. Akal kalau tak sampai ke akhirat ni akal yang ahmak namanya. Akal pemikiran manusia ni, kalaulah dia tak berfikir tentang akhirat dalam kehidupan dia, maka dia ni ahmak. Ahmak ni dungu. Dungu sebenarnya. Ada hadis yang menyebut orang yang cerdik ialah orang yang dia beramal untuk beramal untuk kehidupan lepas mati. Berfikir tentang akhirat. Ini adalah orang yang jiwanya hidup, akalnya sempurna. Jadi oleh kerana itulah kita dalam sembahyang, bila kita baca Fatihah ni, kita kena fikir dalam hati kita. Maknanya kita sentiasa mentadabbur ayat Quran, mentadabbur surah Fatihah. Walaupun sekali sembahyang tu 4 kali baca, 4 kali kita kena tadabbur Fatihah. Barulah kita akan ada kesan pada jiwa kita sebenarnya. Okey. Kemudian
Qala musannif rahimahullahu taala, apa yang ketujuh, apabila rukuk, apabila rukuk, yakni musalli tu rukuk lah, orang yang sembahyang tu rukuk, hendaklah ia musalli berfikir. Maknanya dalam sembahyang ni pun kita kena gerakkan pemikiran kita, gerakkan akal kita, gerakkan jiwa kita supaya meneliti perlakuan yang ada dalam sembahyang. Sebab perlakuan dalam sembahyang ni semua zikir juga. Yang kita dah bincang sebelum ni kan, banyak kali kita sebut perlakuan dalam sembahyang ni adalah termasuk zikir yang bersifat fa'li. Bila kita rokok tu adalah satu perbuatan hamba. Perbuatan seorang hamba. Merendahkan dirinya, menundukkan dirinya sebagai tanda kepatuhan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu rokok ni kita takkan buat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh rokok pada yang lain. Jadi hendaklah dia berfikir dengan kerendahan hati. Berfikir dengan kerendahan hati. Maksudnya ini yang dikatakan sebagai al-khudu', kerendahan hati. Sebab apa? Kita sedarkan diri kita bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rendahkan kepala kita ketika rokok beserta dengan kerendahan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ajar hati kita. Sebab itulah masa rokok tu kita bisik-bisikkan ke hati kita, aku rokok padamu ya Allah. Aku rendahkan diri aku padamu ya Allah. Sebagai tanda kepatuhan aku padamu ya Allah. Kita bisikkan dalam hati. Supaya hati itu sentiasa ada dalam sembahyang kita. Kalau kita tak bisik, kita biarkan hati itu menerawang. Masa rokok itulah kita menerawang, ingat bola lah, ingat bisnes lah, ingat klien lah, ingat kerja pejabat. Maka itu yang susah nak dapat khusyuk. Kena ajar hati kita. Kena paksa hati kita supaya rasa kerendahan hati itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila rukuk, hendaklah ia musalli rukuk dengan kerendahan hati tadi, berfikir di dalam hatinya, tu dia, seolah-olah dia berkata, wahai Tuhan aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Itu dia. Bukan maknanya kita mesti ucapkan perkara ni dengan lidah, tak. Dalam hati kita. Kita ajar. Kita bisikkan dalam hati. Sebab bisik hati ni dalam hati kecil kita kan. Habis kan dah cerita dulu, hati kita ni kan ada 4 lapis. 4 lapis. Yang dalam sekali namanya lubuk. Itu letak akal tadi. Itu kerja akal untuk berfikir dan sebagainya kan. Kat lubuk hati tu. Lepas lubuk hati ada nama fu'adun, hati kecil. Hati kecil yang kita kena bisik-bisik ni, berbisik-bisik kita dengan Allah. Dalam hati kecil yang kita berbisik kan. Okey. Yang ketiga barulah yang dikatakan qalbun. Dalam qalbun inilah ada iman, ada taqwa, ada keyakinan, ada ilmu, ada cahaya, ma'rifatullah dan macam-macam dalam qalbun. Dan kalbun inilah tempat segala sifat-sifat mulia akan terletak di situ. Tapi kalaulah kita tak jaga kalbun kita ni, maka yang akan masuk dalam kalbun manusia ni ialah syirik. Segala penyakit-penyakit hati lah. Syirik, penyakit hati yang bersifat akidah ni. Syirik, kufur, nifak dan sebagainya. Dan yang lapis luarnya ialah dinamakan sebagai sadrun. Situlah tempatnya nafsu. Jadi dalam sembahyang sebenarnya keempat-empat hati ini dia berfungsi sebenarnya. Itu yang sebabnya maknanya kalaulah kita dapat petunjuk daripada Allah, kita minta hidayah daripada Allah pada hati kita ni, maka sebenarnya hati ini akan maknanya jadi kekuatan yang menjadi istilahnya
yang akan menggerakkan jiwa kita, yang akan menjadikan keseluruhan anggota kita mendapat petunjuk juga, mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena ajar hati kita. Jangan dibiarkan nafsu yang menguasai hati. Jadi seolah-olah ia berkata, wahai Tuhanku, aku merendahkan diriku di hadapanmu. Aku datang menghadapmu dengan diri yang mendurhakaimu. Maknanya diri yang banyak berdosa kan. Lepas tu habis sebut lagi tu kan, kita semayang ni sebenarnya kita ibarat macam kita ni macam kereta masuk apa mesin washing apa bukan washing machine apa nama ni yang auto ni, kereta basuh ni kan. Kita kotor masuk dalam apa ni auto yang ada berus, yang ada apa ni shampoo lah apa kan. Ibarat begitulah kita semayang ni. Sebenarnya kita ibarat macam kita masuk dalam sungai, sungai yang deras tu akan membersihkan badan kita. Maknanya kita datang dalam semayang ni dalam badan kita ni banyak berdosa, maka dalam semayanglah dosa-dosa ni akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang boleh mengampunkan dosa hanya Allah. Itu kena ingat. Maka aku datang menghadapmu dengan diri yang menderhakaimu, dan aku mengiringi diriku yang banyak melakukan jenayah. Jenayah ni maknanya dosa dan maksiat lah. Dosa dan maksiat. Banyak melakukan jenayah terhadap kebesaran dan keagunganmu. Itulah dalam hadis Nabi SAW ada riwayat yang menyebut tentang kebimbangan Nabi tentang akhir zaman. Apa jenayah, apa kemungkaran, apa pendosa yang paling besar di akhir zaman ni yang akan menjadi malapetaka pada manusia ialah dunia dan juga syirik khafi sebenarnya. Dunia dan juga syirik khafi. Maknanya umat Nabi ini dia tak sembah berhala. Kita tak ada dengar lah orang Islam kita sembah berhala. Tapi orang kita banyak menyembah yang lain daripada berhala. Itu yang dikatakan syirik khafi, yang tersembunyi. Termasuklah manusia menyembah nafsunya sendiri. Menyembah ni maknanya taat pada nafsu, layan nafsu. Kita layan nafsu kita, apa yang kita nak semua kita layan. Itu yang dikatakan menyembah nafsu. Sebab itulah Dajjal pun datang di akhir zaman ni dengan fitnah dunia. Ini yang susah kalau kita tak mendidik jiwa kita, tak didik nafsu kita. Macam mana kita nak berdepan dengan fitnah Dajjal yang besar ni? Itu kena ingat. Dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Ta'is abdud dinar. Celakalah hamba dinar kan, hamba duit. Nabi tak kata celaka duit. Duit ni halal. Halal okey je, harus tak ada masalah. Kumpullah banyak mana pun. Tapi yang celakanya ialah yang menjadi hamba kepada duit. Itu yang celaka. Sebab bila manusia menjadi hamba kepada duit, seluruh fokus hidup dia ialah untuk dunia dia. Ini yang merosak. Moga-moga engkau ampuni daku. Kalau bila kita rokok tu memang kita hadirkan sekali perasaan itu. Dan dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, terlintas dalam hatinya. Bila kita sebut subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka dalam hati kita pun menyertai dengan makna subhana. Subhana ni makna maha suci. Rabbi, Tuhan aku. Apa makna maha suci Tuhan aku? Ni bukan maknanya Allah Ta'ala ni kotor. Kita nak sucikan Allah, tak. Dan Allah Ta'ala ni maha suci, maknanya Allah Ta'ala tu memang maha suci, tapi kita yang manusia yang banyak mengotorkan sangkaan-sangkaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia lah yang banyak mengotorkan pandangan-pandangannya, pegangan-pegangannya, akidahnya terhadap Allah Ta'ala yang jadi kotor.
Ini yang dikatakan maknanya termasuk buruk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah itulah yang antara yang kita nak tasbihkan, kita nak sucikan daripada Allah Ta'ala. Yang ini yang banyak menguasai hati manusia, buruk sangka pada Allah. Ketika bila? Ketika, terutamanya ketika manusia diuji dengan musibah. Masa itulah manusia akan banyak buruk sangka pada Allah. Bila kena musibah, buruk sangka pada Allah. Rasa Allah Ta'ala ni zalim, rasa takdir Tuhan ni tak adil, dan macam-macam. Sebab itulah maknanya kita kena bertasbih. Tasbih ni maknanya kita mensucikan Allah daripada segala yang tak layak pada Allah. Seperti mana yang Habib kata, jahat-jahat sangka ni, buruk sangka, jahat sangka terhadap Allah. Begitu juga membersihkan segala persepsi sangkaan manusia terhadap Allah Ta'ala, apa yang kekurangan pada Allah Ta'ala. Contohnya contohlah ada apa orang yang bila dia buat sesuatu kat dunia ni, dia berasa Allah Ta'ala tak tahu dia buat. Ataupun bila dia buat maksiat, dia kata tak apa, Tuhan ni Maha Pengampun. Tuhan ni Maha Pengampun, tak apalah aku buat maksiat, nanti minta ampun pada Allah, Allah akan ampun. Itu merupakan satu sangkaan jahat pada Allah Ta'ala. Kita bersangka jahat pada Allah. Kita seolah-olah meletakkan Allah ikut kita, bukan kita ikut Allah. Kalau kita ikut Allah, kita tak buat maksiat. Kalau kita ikut Allah, kita takkan buat maksiat, takkan buat mungkar. Tapi oleh kerana kita nak Allah ikut kita, itu yang kita buat maksiat dan kita kata Allah Ta'ala Maha Pengampun, dia akan ampunkan kita. Tambah lagi orang yang mengatakan, dah nak mati besok, kita bertaubatlah. Seolah-olah dia yang menentukan bila dia mati. Dan seolah dia yang akan menentukan bahawa Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Allah Ta'ala kena terima taubat dia. Ini semua sangkaan-sangkaan buruk, pegangan-pegangan yang salah tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kadang-kadang terlintas juga dalam hati kita tanpa kita sedar. Maka bila menyebut Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku, Al-Azim yang Maha Besar, wa bihamdih, dan dengan segala puji-pujiannya. Kata musannif, Maha Suci Tuhanku, aku merendahkan diriku ini terhadapmu, Tuhan yang azim dengan segala kepujian dan kemuliaannya. Sebab kita menyebut tasbih ni ketika kita rokok, dengan penyertaan apa tadi? Kerendahan hati kita. Merasa kerendahan hati kita, ketundukan jiwa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutlah kita kena banyak memuji Allah. Manusia ni bila tak banyak puji Allah, maka yang dia akan banyak puji ialah yang lain daripada Allah. Dia akan banyak puji manusia lain, dia akan banyak puji dunia dia akan banyak puji keinginan dia akan banyak puji harta dia. Dan yang paling teruk ialah manusia banyak memuji dirinya sendiri. Ini yang paling teruk sekali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang ke-8, kemudian diangkatkan kepala kepada i'tidal, wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, siapa yang guna kitab Jawi ni, muka surat 25. Muka surat 25. Baris yang kedua. Baris yang kedua. Baik. Dan setengah daripadanya, daripada apa? Daripada faedah lapang. Yang lepas kita berbicara tentang apa faedah lapar. Dan setengah daripadanya, yakni faedah lapar, kalau kita berlapar lah, kalau kita rasa lapar lah kan.
Kalau kita rasa kenyang je memang tak dapat rasalah faedah lapar ni. Iaitu memecahkan keinginan. Keinginan ni apa? Keinginan nafsu lah. Keinginan nafsu. Nafsu ni apa? Nafsu ni diri kita lah. Keinginan nafsu diri kita sendiri. Yang sentiasa ada dalam diri kita. Takkan bercerai tanggal. Sampai mati takkan bercerai tanggal. Sebab nafsu ni dia terbentuk setelah roh kita bercampur dengan badan. Bila ditiupkan roh ke dalam diri manusia dalam kandungan ibu dia, maka di situlah bermulanya nafsu, keinginan. Nak makan, nak minum, nak macam-macam, itu nak semua nafsu. Maka dengan berlapar memecahkan keinginan nafsu, yakni kekuatan nafsu tu. Kekuatan nafsu tu. Kekuatan dorongan nafsu tu. Itu maksudnya. Mengerjakan maksiat. Itu dia. Mengerjakan maksiat. Jadi maknanya memang satu tabiat dah ada dalam nafsu manusia ni, sebenarnya dia cenderung, memang dia cenderung kepada maksiat. Dia cenderung pada sesuatu yang tak baik. Itu tabiat sebenarnya, nafsu tu. Walaupun nafsu ni pada asalnya memanglah bagus kan. Dia nak makan, dia nak minum. Dia nak melihat, dia nak mendengar, dia nak bercakap, dia nak kaya, dia nak berharta, dia nak ada keluarga, dia nak ada isteri, dia nak ada anak, macam-macam. Dia nak ni semua datang daripada nafsu. Itulah yang menjadikan kita ni manusia, berbeza dengan malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Tapi nafsu ni dia ada tabiat cenderung tu. Cenderung kepada keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang tak baik. Ini yang disebut dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu', surah Yusuf. Surah Yusuf. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu manusia itu la'ammaratun bisu', benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Itu dia. Jadi oleh kerana itulah, kata musannif ni, dengan berlapar sebenarnya dia akan memecahkan kekuatan keinginan dorongan nafsu tu untuk mengerjakan maksiat. Kenapa? Sebab dengan makan, bila kita layan nafsu kita untuk makan. Dan bila kita sekarang kita nak makan, kita nak minum, maka makan dan minumlah yang menyebabkan kita kekenyangan. Kita akan kekenyangan. Bila kekenyangan, maknanya bila kita kenyang, masuk makanan dalam perut kita, air dan masuk makanan dalam perut kita, maka kita akan bertenaga. Kita akan bertenaga. Bila bertenaga, itu yang dia menyebabkan semua panca indera kita, anggota kita ni pun bertenaga. Bertenaga itulah yang memberikan kekuatan nafsu kepada nakkan yang macam-macam. Nak memegang, nak berjalan, nak melihat, nak berlari, nak nak bercakap. Itu datang kekuatan nafsu lah. Itu sebenarnya. Punca daripada perut kita diisi dengan makanan. Memang makanan ni dia datang dengan khasiat, dengan karbohidratnya, dengan protein, dengan macam-macam. Maka di situ dia mendorong. Maka bila kita berlapar, dorongan dia akan jadi lemah. Bukan bermakna kita wajib berlapar. Tapi maknanya lapar tu sebagai satu cara untuk melemahkan kekuatan nafsu. Itu yang habis sebut. Mungkin sebelumnya dah sebut. Bukanlah bermakna kita setiap hari kena berlapar. Kita perlukan makanan. Nak bekerja kena ada makanan. Nak berfikir kena ada makanan kan. Tu je. Nak fikir tentang bisnes kena ada tenaga. Maka tenaga kena makan. Nak kerja macam Kai kan, kerja bercakap dengan orang kan, kena ada kekuatan tenaga. Nak kerja buruh kena ada kekuatan tenaga. Jadi lapar ni macam mana nak rasa kan, itu yang habis selalu sebut, untuk melatih nafsu kita rasa lapar tu. Sebab itulah kena puasa. Kena berpuasa.
Untuk hari-hari biasa ni kita nak berlapar susah sebenarnya. Tambah negara kita ni kan. Negara kita ni kan syurga makanan. Sarapannya pun mewah, makan tengah harinya mewah, tea time-nya mewah, orang kata dinner time-nya mewah. Jadi bila masa kita nak berlapar, apa yang kita boleh buat ialah kita ajar nafsu kita. Hari Senin kita puasa contohnya. Hari Khamis kita puasa. Ada hari-hari yang sunat berpuasa kita puasa. Itu latihan untuk dapat merasai lapar sendiri. Dan di situlah kesan memecahkan keinginan, dorongan, kekuatan untuk melakukan maksiat itu kita akan rasa sebenarnya. Itu tarbiyah untuk kita lah. Dan juga kata musannif, dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Bila kita berlapar sebenarnya kita istilah dia ni mengerasi, maknanya kita memaksa. Kita memaksa nafsu kita ni supaya jadi lemah. Memaksa nafsu kita supaya taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diikutkan kehendak nak membuat benda tak baik. Sebab itulah habis banyak kali dah sebut sebelum-sebelum ni. Dari sudut tarbiyah ni memang kena ada orang kata unsur paksaan. Paksaan pada diri kita, iaitu sebenarnya paksa nafsu kita. Nafsu ni kalau tak dipaksa, kita takkan bangun malam. Takkan bangun malam untuk tahajud, takkan bangun malam untuk qiyamul lail. Kita takkan bangun sembahyang sunat pun kalau tak dipaksa nafsu ni. Sebab kita rasa sunat je. Tapi bila dipaksa nafsu, buat qabliyah, buat ba'diyah, paksa nafsu, maka lama-lama Allah bisa tegal dek biasa. Itu yang kita kena paksa nafsu. Paksa nafsu datang usrah, paksa nafsu datang kuliah, paksa nafsu ikut pengajian, paksa nafsu untuk bangun subuh pergi masjid. Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah ni sebenarnya satu proses memproses nafsu tu. Antaranya ialah memproses nafsu. Ini. Jadi untuk nak kita kuat memaksa nafsu ni memang antara caranya pertama nafsu tu mesti dilemahkan. Dengan lapar tadi lah. Dilemahkan dan kemudian dibebankan. Dengan dengan paksaan tadi. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah dia menyebut dalam mendidik nafsu ni dia ibarat macam mendidik binatang liar kan. Rasanya bila pernah sebut dulu. Binatang liar, kuda liar, keldai liar kan. Kalau kita nak jinakkan dia, pertama kena laparkan dia. Barulah dia jadi lemah. Bila dah lemah, maka nak ajar dia lagi supaya jinak letak beban atas badan dia. Supaya dia rasa berat. Maka begitulah nafsu dibebankan dengan paksaan untuk beribadah, paksaan untuk beramal. Kita kalau tak paksa nafsu kita, lepas subuh kita tidur je. Sedap tidur lepas subuh kan. Bagi orang yang tak kerja lah kan. Hujung Sabtu Ahad, memang lepas subuh ni tidur sampai ke asar pun boleh. Sedapnya melayan nafsu tidur kan. Tapi kalau kita paksa nafsu lepas subuh, pertama sembahyang subuh kat masjid, berjemaah, lepas subuh wirid, zikir, baca Quran. Kalau tak dipaksa takkan jadi. Itu sebab ramai orang tewas dengan tarbiyah. Tewas jadi futur, jadi lemah, nak beramal pun lemah, nak baca maksurat pun lemah, nak sembahyang jemaah pun lemah, nak ikut usrah pun lemah. Lemah ni kerana apa? Nafsu yang kuasai dia. Sebab dia sendiri tak memaksa nafsu. Itu dia. Jadi maknanya berlapar ni ada hikmah dia, ada faedahnya. Ini di antara faedahnya. Jadi maksudnya ada setengah orang lah dia mungkin hebat dari segi pemikiran dia, pandangan-pandangannya yang hebat, pandangan-pandangan tarbiyahnya hebat. Dia banyak membaca, banyak info, banyak maklumat, banyak ilmu. Tapi kalaulah dia tidak mujahadah nafsu dia, mendidik nafsu dia, maka tak heran dia mungkin jadi pemikir-pemikir yang hebat, tapi pemikir-pemikir yang kaki maksiat juga.
Kalau tak dia kaki maksiat pun, dalam dia tak terkawal dengan nafsu dia, kehendak-kehendak nafsu dia. Maka tak heranlah kita lihat ramai orang yang berilmu sekalipun, dia boleh kalah dengan nafsu kalaulah dia tak pernah ataupun dia cuai dalam mendidik nafsu dia sendiri. Ini yang banyak. Hatta ahlul ilmi sekalipun, ahli-ahli ilmu sekalipun, dia akan kalah dengan nafsu kalaulah dia tidak bermujahadah, mendidik, mengerasi nafsu itu sendiri. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, dan setengah daripada faedah belapa tu juga ialah ringan tubuh bagi sembahyang tahajud, yakni bagi bangun sembahyang tahajud. Tu dia. Sebab bangun tahajud ni dia mesti bangun selepas tidur. Dia malam ni, kalau kita ingat dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadat malam itu bersangatan. Dia punya kesan dia dan juga bersangatan dan juga tetap pada perkataan. Maknanya kalau kita bangun malam ni, kesan pada jiwa dan juga bacaan kita dalam semayang tu akan lebih, orang kata lebih lah dalam bahasa mudahnya, lebih terasa sebenarnya. Jadi para ulama membahaskan tentang nasyi'atul lail. Apa maksud nasyi'atul lail, ibadah malam ni? Sebab dalam Quran tak menyebut malam tu malam awal malam ke, pertengahan malam ke, hujung malam. Dia tak sebut. Walaupun ada setengah tafsir yang mengatakan nasyi'atul lail ni ialah al-qiyam ba'dan naum. Jadi bangun selepas tidur. Bangun beribadah selepas tidur. Bererti mestilah kena tidur dulu. Tidur di awal malam, kemudian bangun di tengah ataupun di hujung malam. Itu satu pandangan. Ada juga pandangan yang mengatakan bila tak ada ketentuan malam ni awal ke, tengah ke, hujung, maka kalau beribadat di awal malam pun maka dikira ibadat malam. Contoh kita daripada maghrib. Maghrib kita pergi semayang berjemaah di masjid. Berjemaah. Besar pahalanya. Kalau ada kuliah kita duduk. Kalau tak ada kuliah kita wirid, baca maksurat, baca Quran, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Sampailah Isyak. Isyak batu semayang. Tadi maghrib kita semayang ba'diyah, semayang sunat. Lepas Isyak kita semayang ba'diyah lagi. Rajin tambah lagi dengan solat witir. Maka daripada maghrib sampai Isyak ni, kita telah mendirikan malam sebenarnya. Kita telah mendirikan malam. Yakni sepertiga malam yang awal. 1/3 malam awal. Maknanya kalau kat Malaysia ni, kalaulah malam tu 12 jam. Sehari kan 24 jam. Katalah kita ambil secara mudah, malam tu 12 jam. Bila 1/3 malam yang pertama, maknanya 4 jam pertama. Daripada pukul 7, katakan sekarang maghrib 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Ini 1/3 malam yang pertama. Maka kalau kita ambil daripada maghrib hingga Isyak pun, maknanya kita dah ambil 1/2 daripada 1/3 malam tu untuk ibadat. Sebab itulah maknanya kalau nak semayang sunat, semayang sunat hajat contohnya, nak semayang sunat istikharah contohnya. Macam Khai kan, dia istikharah tak jumpa-jumpa lagi, tak dapat jawapan kan. Boleh buat lepas Isyak. Lepas Isyak sebelum tidur. Boleh buat solat witir sebelum tidur. Cuma bila timbul soal semayang tahajud, memang semayang tahajud dia kena bangun selepas tidur. Kena tidur dulu. Maka ini yang timbul dengan ditambah dengan memang ada hadis, riwayat hadis yang menyebut kelebihan 1/3 malam yang terakhir. Di mana masa itulah Allah Ta'ala akan menurunkan keampunan yang besar kepada siapa yang bangun pada waktu itu. Maka situlah timbulnya tahajud. Tahajud ni mesti tidur dulu barulah bangun. Sebab bangun tidur ni pun situ pun ada mujahadah. Situ pun ada pemaksaan terhadap nafsu. Jadi nak bangun tahajud ni memang bukan senang. Sebab apa? Dia ada pemaksaan terhadap nafsu tu sendiri. Kena paksa nafsu.
paksa bangun daripada tidur. Tidur yang dah sedap ni kan, nak kena paksa bangun. Itu yang susah. Dan bila susah, itulah banyak kelebihannya. Bila susah, di situlah banyak kelebihannya. Setakat bangun terkejut, senang. Setakat bangun terkejut, senang nak tengok bola ke. Boleh, senang, tak ada masalah. Ni nak bangun beribadat, solat tahajud. Itu yang kena paksa nafsu. Jadi, kata musannif, di antara faedah belapar ni ialah ringan tubuh untuk bangun tahajud. Sebab itulah kalau kita nak tahajud ni memang perut kena kosong. Sebelum tidur perut kena kosong. Kalau sebelum tidur kita dah penuhkan perut dengan nasi goreng Pattaya, dengan sup ekornya, dengan kopi mahkotanya, kopi Vietnam lah, memang susah lah nak bangun tahajudnya. Sebab kita dah layan perut kita. Dah layan perut. Maknanya kalau kita nak latih diri kita supaya boleh mudah bangun tahajud, mendapatkan kelebihan tahajud, maka kita kena ajar berlapar sebelum tidur. Dan juga dalam mengerjakan ibadah. Apa-apa ibadah pun. Ibadah yang khususlah maksudnya. Sebab itulah bulan puasa kan memang susah kalau kita perut kenyang nak pergi salat tarawih kan, tambah 20 rakaat kan, lagi susah. Kerana apa? Kita lah layan perut kita. Bila layan perut kita, memanglah susah untuk mengerjakan ibadah. Bukan tak boleh, tapi susahlah sikit. Sebab nafsu itu telah dilayan sepenuhnya. Dan juga hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadah. Hilang mengantuk yang menegah daripada ibadah. Maknanya, bila perut kenyang, biasanya orang mengantuk. Kita dah, rasanya kita dah bincang belum tentang kenyang tu ada beberapa kebinasaan kenyang, kita akan masuk tajuk akan datang. Jadi maknanya, memang ghalibnya bila perut kenyang, mata mengantuk. Itu je. Zaman-zaman tamrin tu kan, bila tengah hari dah makan, kuliah-kuliah petang tu semua orang tak peduli dah, mengantuk sangat kan. Macam ada balak kat kelopak mata tu. Jadi itulah kelebihan, setengah daripada kelebihan berlapar. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan setengah daripadanya, daripada berlapar juga, memada dengan sedikit daripada harta dunia. Apa maksudnya? Bila berlapar ni sebenarnya dia mengajar kita supaya memada. Memada ni maknanya rasa cukup. Disebut sebagai qanaah. Kita rasa memada, rasa cukup dengan sedikit daripada harta dunia. Sebab kecenderungan pada harta dunia ni kerana nafsu kita lah. Nafsu kita yang kuat. Itu yang biasanya orang sampai, kalau orang perempuan kan, orang perempuan ada istilah apa, rambang mata kan. Bila buka Lazada ke, buka apa satu lagi tu, Shopee kan, rambang mata, macam-macam nak. Rambang mata tu nafsu lah, keinginan nafsu nak melihat seronok, melihat harta, melihat benda kan. Kalau pergi mall tu seronok, nak shopping macam-macam. Kalau tengok kereta, orang lelaki tengok kereta macam-macam nak beli kan. Kereta macam-macam kereta nak beli. Itu kalau orang perempuan, rambang mata. Orang lelaki, dia tak rambang mata, dia mata keranjang. Orang lelaki pula mata keranjang kan. Tak kira orang bujang ke, orang dah kahwin tu, mata keranjang pula. Itu orang lelaki. Itu pun nafsu juga. Itu nafsu. Jadi, macam mana nak jadikan kita nafsu kita ni memada dengan apa yang ada, apa yang direzekikan pada kita ni. Itu yang maknanya nafsu tu kena dididik dengan cara berlapar tadi. Kalau tidak, memang kita bila layan nafsu, kita akan dikuasai oleh nafsu. Itulah setengah pandangan daripada guru-guru Abi lah. Dia guru Abi kata apa? Bila kita layan nafsu ni sebenarnya, ini termasuk dalam bila kita terlalu melayan nafsu. Ianya termasuk di dalam jahat adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yang sepatutnya kita layan Allah Taala sebenarnya. Patutnya kita layan Allah Taala. Allah Taala yang kita kena layan, sebab Allah Taala ni sentiasa anugerahkan kita macam-macam.
Nikmat macam-macam Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta pada dia. Yang kita tak minta pun dia beri. Jadi, sepatutnya kita layan Allah dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan ingatan kita dan sebagainya. Tiba-tiba kita layan nafsu lebih daripada Allah. Ini yang dikatakan jahat adab kita dengan Allah. Apabila kita layan nafsu itu sendiri. Sebab itulah nafsu ni sebenarnya kita perlu sebagai manusia lah. Perlu makan, perlu minum. Tapi untuk keperluan kita. Bukan menjadikan tuntutan nafsu, keinginan nafsu sebagai tujuan dan matlamat hidup kita itu sendiri. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, adapun kenyang itu maka ada padanya beberapa kebinasaan. Dia nak cerita tentang kenyang pula. Wallahu a'lam bissawab.